Apa hikmah sunnah Nabi SAW lepas kita solat? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa bukan bertakbir? Kenapa bukan bertahmid? Kenapa bukan bertasbih? Kenapa kena istighfar? Orang yang beriman, sifat mereka ialah takut kalau Allah Ta'ala tidak menerima solat ataupun tidak menerima ibadahnya. This is the right feeling. This is the right feeling yang kita kena ada sepatutnya. Kenapa tuan-tuan? Apa hikmah sunnah Nabi SAW lepas kita solat? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa bukan bertakbir? Kenapa bukan bertahmid? Kenapa bukan bertasbih? Kenapa kena istighfar? Yang pertama tuan-tuan, kita tengok balik ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 285. Ayat 285 yang kedua terakhir, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah sebut tentang orang beriman, kan? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kan? Allah menyifatkan, Allah sebut tentang Nabi SAW beriman, kemudian orang-orang yang beriman dengannya. Dan waqalu, dan mereka mengatakan, siapa? Orang-orang beriman yang beriman dengan Allah, malaikatnya, orang Islam lah, orang Islam yang beriman. Waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Bermaksud orang beriman bila datang perintah Allah, bila datang perintah Allah dan Nabi-Nya, mereka dengar, sami'na. Maksudnya mereka dengar, ikut, patuh. Wa ata'na, dan mereka taat. Taat maksudnya buat. Allah dan Nabi-Nya suruh buat sesuatu, kita buat. Allah dan Nabi-Nya suruh solat, kita solat. Allah suruh kita bersedekah, kita sedekah. Allah suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat. Naam, sami'na wa ata'na. Ini sifat orang beriman. Bukan sifat orang beriman, bahkan sifat munafik, suka berjidal dalam hal suruhan agama. Kenapa mesti solat? Kenapa mesti puasa? Ini bukan sifat orang beriman. Mereka tidak mempersoalkan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa perempuan kena pakai tudung? Apa sebabnya? Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman bila datang perintah Allah dan Nabi-Nya, mereka kata sami'na wa ata'na. Perhatikan ayat yang datang selepas itu, tuan-tuan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, tiba-tiba ghufranaka. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Bermaksud orang-orang beriman, setelah mereka melaksanakan perintah Allah, mereka dengar perintah Allah dan mereka melakukan perintah Allah, kemudian mereka mengatakan ghufranaka, mohon keampunanmu wahai Allah, iaitu mereka beristighfar. Mereka beristighfar. Kenapa? Sebab tidak ada manusia yang sempurna dalam melaksanakan ketaatan Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang sempurna. Tidak saya, tidak tuan-tuan, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, mereka pun tak sempurna. Kita solat tuan-tuan, tapi berapa ramai kita boleh kata, oh saya confirm garanti solat saya diterima Allah? Siapa boleh garanti? Kat tangan. Ustaz, saya garanti Ustaz, saya sangat yakin dan percaya dengan akurasi 95% bahawa solat saya akan diterima Allah SWT. Why? Ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, ke mana fikiran kita pergi? Lepas tu Nabi SAW ada sebut tentang khinzib, tentang satu jin, syaitan bernama khinzib. Bila iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia lari. Lepas tu bila orang berdiri untuk solat, dia datang balik dan dia akan mengingatkan orang, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat benda ni, ingat benda tu. Sebelum solat dia tak ingat pun. Lepas tu saya kata pada orang, tips, kalau hilang barang, tak ingat bang,
Mana saya letak barang tadi bang? Saya ada simpan barang tapi saya terlupa. Kan, terlupa, tak ingat mana letak. Ataupun susah nak tidur, kan, gangguan syaitan lah, kan, gangguan syaitan. Susah nak tidur ustaz. Tak malam saya susah nak tidur. Kata macam ni. Malam ni sebelum kau tidur, kan, kau bangun, kau ambil wuduk, kau solat witir, solat witir. Lepas tu kau cakap terus terang. Cakap terang-terangan dengan lisan, bukan dalam hati, cakap. Seorang-seorang lah, maksud cakap pada diri sendiri. Okey, malam ni aku nak sembahyang sunat 20 rakaat. Percayalah, lepas tu akan datang rasa mengantuk yang sangat hebat. Ini syaitan. Maka sama juga dengan kita beribadah, kita solat tadi. Ada syaitan akan datang. Dan kita bisik, uzkur kaza. Ingatlah benda tu. Kau ingat tak benda tu? Mana kau letak kunci kereta tadi? Kereta kau dah lock ke belum? Kan? Kereta dah kunci belum? Rumah dah kunci. Keluar tadi dah kunci tak rumah? Mana anak tadi? Dah main tadi kan petang ni, badah balik rumah ke tak? Semua fikiran-fikiran itu datang. Ataupun tiba-tiba teringat kerja esok. Alamak, esok nak kena submit presentation. Kan? Teringat, minggu depan nak kena balik kampung. Surat pentas negeri tak minta lagi. Contoh, macam-macam fikiran. Segala urusan dunia itu datang. Maka, di manakah pahala kekhusyukan di situ? 100% ke? Berapa persen yang tinggal? Begitu juga dengan ikhlas. Level ikhlas. Mula-mula datang ikhlas dah tu. Ikhlas. Ya. Ikhlas dah. Lillahi ta'ala. Datang tu untuk Allah SWT. Tiba-tiba on the way. Kan? On the way. Ataupun dah sampai surau. Kan? Nampak ada misalnya bakal pak mertua. Contohlah contoh. Ataupun bapa kepada perempuan yang dia suka. Ada pula pakcik ni malam ni. Dia pun sengaja cari-cari ruang dan peluang untuk solat sebelah dengan calon pak mertua dia. Dan dia pun memperbaiki solatnya supaya nampak solat dia bagus di hadapan calon pak mertuanya. Maka datang riya. Maka ini semua tuan-tuan mempengaruhi ibadah kita, kualiti ibadah kita. Sebagaimana ujian. Ada orang yang lulus ujian 100%, 90%, 80%. Begitu juga dengan ibadah. Maka tidak ada yang sempurna tuan-tuan. Sebab itu kita disuruh untuk istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, mengampuni kekurangan kita, menutup segala kelemahan kita dalam kita melaksanakan ibadah tadi. Maka ini yang sepatutnya ada dalam diri seorang yang beriman.